Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof. Madya Dr. Ahmad Tajuddin dan rakan-rakan. Saya, Nur Fatin Farina binti Johari, memegang nombor matrik 136452, ingin membincangkan tentang kekuatan dan kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan serta pelaksanaannya di sekolah. Pertama, definisi kokurikulum menurut Kementerian Pendidikan Malaysia. Kegiatan kokurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuhkan dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mempunyai 4 aspek yang berikut. Pertama, penyertaan dalam sukan dan permainan. Kedua, penyertaan dalam persatuan dan kelab. Ketiga, penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. Dan keempat, lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Dasar utama kokurikulum ada 5. Yang pertama, kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Yang kedua, penyertaan murid dalam kokurikulum di sekolah adalah wajib. Yang ketiga, penyertaan semua guru sebagai penjawat atau perkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Keempat, pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Dan yang kelima, penyertaan beramai-ramai. Baiklah, bagi dasar yang pertama, iaitu kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan merupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kokurikulum. Kegiatan kokurikulum adalah wajib dilaksanakan di semua sekolah. Bagi dasar yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam kokurikulum di sekolah adalah wajib. Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Sebagai contoh, di sekolah, kokurikulum dapat mewujudkan peluang kepada murid agar menyertai kegiatan kokurikulum yang diminati. Tindakan disiplin akan dikenakan jika pelajar tidak hadirkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Dasar ketiga, penyertaan semua guru sebagai penjawat atau perkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Setiap guru di sekolah hendaklah secara bertulis diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Dasar keempat iaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang. Dasar kelima, penyertaan beramai-ramai. Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan tetapi memfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Terdapat 7 dasar sokongan dalam dasar kokurikulum kebangsaan. Yang pertama, sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. Yang kedua, kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan pasukan pakaian seragam yang terdapat di sekolah-sekolah
Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar. Yang keempat, Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan terancang. Yang kelima, sesuai dengan Matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang keenam, sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah. Dan dasar sokongan yang terakhir iaitu sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kekuatan dasar kokurikulum kebangsaan. Yang pertama, pemupukan sasiah dan pembentukan perpaduan. Penyertaan murid sebagai generasi muda dalam kokurikulum dapat menyemai perasaan muhibah, perpaduan, integrasi nasional dan menyemai nilai yang murni sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa menyertai aktiviti tersebut. Melalui sukan dan permainan, berlaku pembentukan pasukan atau team building yang memupuk semangat menyumbang secara kolektif atau berkumpulan, aktiviti persatuan dan kelab serta pasukan badan beruniform juga menekankan kepada pergaulan dan khidmat masyarakat. Yang kedua, menggalakkan perkembangan keseluruhan individu murid. Kokurikulum adalah wadah paling berkesan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, terutamanya dari konteks melahirkan murid seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang bakal menghasilkan sumber manusia berkemahiran tinggi di Malaysia. Proses pembelajaran dan pengajaran dalam aktiviti kokurikulum lebih menekankan aspek yang tersembunyi seperti nilai, bakat, peranan, kepimpinan dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan tahap disiplin murid. Kokurikulum merangkumi beberapa aspek penting yang memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk tujuan kesihatan, berdisiplin dan membina semangat. Contohnya, murid akan dilatih menepati masa, berpakaian kemas dan mematuhi peraturan sama ada peraturan perkemahan, bersukan dan sebagainya. Disiplin juga memainkan peranan yang penting dalam mencapai kejayaan. Justru pelajar haruslah menyertai aktiviti kokurikulum untuk memantapkan lagi disiplin mereka. Yang keempat, penyertaan dalam aktiviti kokurikulum juga dapat mengisi masa lapang murid. Dengan menyertai aktiviti kokurikulum, sudah pasti murid tidak terjebak untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tiada faedah seperti merokok, melepak, mencuri dan lain-lain. Secara tidak langsung, murid akan dapat menghindari diri sendiri daripada terjebak dengan gejala sosial dalam kalangan remaja. Contohnya, jika murid aktif dalam bidang sukan, mereka pasti akan membuat latihan pada setiap petang dan rakan-rakan mereka juga akan turut serta. Maka mereka akan mengisi masa petang mereka dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Untuk kekuatan yang terakhir, iaitu yang kelima, dapat mewujudkan budaya sekolah yang sihat dan cemerlang. Budaya sekolah yang sihat dan cemerlang ialah hasil daripada individu sekolah yang berinteraksi, bagaimana mereka berkelakuan antara satu sama lain dan harapan mereka untuk hidup harmoni antara satu sama lain. Budaya sekolah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hidup warganya dari segi kemajuan akademik, sosial dan personal yang dicapai oleh individu di sekolah. Sekolah yang cemerlang bukan bersandarkan kepada kehebatan murid dalam bidang akademik semata-mata, tetapi juga dari segi perkembangan personaliti dan disiplin murid, merangkumi kebolehan dalam pelbagai bidang sampingan
seperti kegiatan sukan, pasukan beruniform serta penonjolan sebarang bakat lain. Kemudian, saya akan membincangkan tentang kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan. Yang pertama, masalah guru kurang mahir dalam sesuatu kegiatan kokurikulum yang dipertanggungjawabkan. Okey. Sebagai yang kita tahu, di samping mengajar dalam bilik darjah, guru itu juga berperanan untuk mengendalikan sebarang kegiatan kokurikulum yang dipertanggungjawabkan sebagai penasihat, pembimbing dan jurulatih. Ada setengah guru yang kurang berpengalaman dan mengalami masalah dalam unit pengurusan kokurikulum. Ini mungkin disebabkan oleh kurang pengalaman dalam hal ehwal pengurusan kokurikulum. Yang kedua, kegagalan pihak sekolah menyediakan kemudahan untuk aktiviti kokurikulum. Tidak dinafikan, kementerian ada menyediakan infrastruktur dan kemudahan kokurikulum di sekolah, namun masih banyak lagi kelemahan dan kekurangan yang perlu kita baiki. Contohnya, ada sesetengah sekolah yang mempunyai bilik-bilik persatuan, kelab atau padang dan gelanggang dan juga peralatan seperti kayu, hoki, raket dan sebagainya. Namun, ia disediakan dengan secara tidak mencukupi dengan bilangan murid di sekolah yang terlalu ramai. Ada sesetengah kemudahan dan peralatan yang tidak dibina di setiap sekolah disebabkan oleh kos pembinaan dan penyelenggaraan yang sangat tinggi. Yang ketiga, murid terlalu mementingkan prestasi akademik semata-mata berbanding prestasi dalam bidang kokurikulum. Murid berpendapat bahawa aktiviti kokurikulum hanya sia-sia walaupun aktiviti ini sebenarnya amat penting. Contohnya, murid lebih suka duduk di rumah di asrama dan mentelaah buku pelajaran yang mereka suka. Murid harus mengubah fikiran mereka kerana akademik dan kurikulum adalah sangat penting bagi masa depan mereka. Yang terakhir, aspek sistem pengurusan kokurikulum sekolah yang tidak mantap. Isu penguatkuasaan dan sistem pemantauan yang tidak mantap dianggap sebagai penyebab utama bagi kebanyakan pengurusan sekolah melaksanakan kegiatan kokurikulum pada tahap seadanya sahaja. Kesimpulannya, dasar-dasar utama dan dasar-dasar sokongan pelaksanaan kokurikulum di sekolah perlulah direalisasikan dalam kerangka dasar pendidikan kebangsaan yang berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 5 kekuatan dasar kokurikulum kebangsaan yang telah saya bincangkan dan juga 4 kelemahan dasar tersebut. Kemahiran mengurus kokurikulum merupakan satu proses yang sangat penting bagi mencapai matlamat dan tujuan kegiatan kokurikulum. Sekian, terima kasih.